Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul wa ma'mul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, yang saya muliakan pengurusi majlis, pengurusi surau kita, para AJK, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada tengah hari yang penuh berbahagia, di hari yang penuh keberkatan ini, di ambang Ramadan ini, sukalah untuk kita membacakan sedikit hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah sebuah hadis yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir daripada bulan Sya'ban, ketika mana terlihatnya anak bulan daripada bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita beberapa amalan-amalan yang mana boleh dilaksanakan oleh kita sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga beberapa fadilat-fadilat daripada amalan-amalan tersebut. So insyaAllah kita akan cuba bahaskan perkara-perkara ini dalam ruang waktu yang kita ada lebih kurang setengah jam ni. Moga-moga apa tuan-tuan, moga-moga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Adalah sangat merugikan tuan-tuan kalaulah Ramadan kita tahun ini sama macam Ramadan kita 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Kita ni kalau bekerja, kita nak ada increment, betul tak? Kita nak ada naik pangkat, kita nak ada bonus, kita nak ada insentif dan sebagainya. Tetapi dalam amal ibadah kita, kenapa kita tidak ingin upgrade? Sedangkan kita tahu bahawasanya puasa ini ada dia punya tingkatan-tingkatan dia, yang kita boleh improve. Daripada kita panggil apa? Daripada pangkat yang kita sebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pangkat orang awam, sampailah kepada pangkat orang khawasul khawas ataupun khususul khusus. Jadi kita tahu ada yang kita boleh capai lagi. We can be better. Maksudnya kita boleh improve, kita boleh tambah baik segala amal kita. Maka sepatutnya kalau kita dah 50 tahun training tuan-tuan, sepatutnya kita ni dah expert. Betul tak? Dari 50 tahun kita buat benda yang sama, sepatutnya kita ni dah expert. Kan? Kalau orang pun di dalam apa-apa bidang, kalau orang tu dah 50 tahun buat benda tersebut, kan, dah 40 tahun, hatta dah 30 tahun, dia ni dah pakar dalam sesuatu, dalam pekerjaan, dalam akademik. Ini pakar ni, dia dah dalam bidang 30 tahun orang sebutkan. Maka sepatutnya dalam ibadah kita begitu juga, kan? Sepatutnya kita ni dah orang panggil apa, mastery dalam amal ibadah kita. Maka hari ini kita nak cuba tengok apa benda yang kita boleh improve tuan-tuan daripada amal-amal yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innahu qad adhallakum syahrul mubarak. Sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkatan. Jadi kita faham bahawasanya berkat ni boleh datang dengan masa. Jadi antara waktu yang berkat ialah bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban, malam raya, malam Jumaat, siang Jumaat, hari Arafah, malam Arafah. Ni hari-hari waktu-waktu yang mana penuh dengan keberkatan, yang mana Allah Ta'ala akan ganjari orang dengan pahala yang sangat banyak. Maka rebut peluang ini tuan-tuan, rebut peluang. Okey, contohnya malam nisfu Sya'ban, malam yang mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Begitu juga malam pertama bulan Ramadan, kata para ulama, itu ialah malam Lailatul Nazrah. Malam pertama di bulan Ramadan ini ialah apa? Kata para ulama, Lailatul Nazrah, malam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat.
Maka siapa yang mendapatkan pandangan ini, maka terhapus segala dosa-dosa dia. Kan? Cukup kita Allah Ta'ala pandang seketika sahaja dengan pandangan rahmat dia, maka dosa-dosa kita semua akan dihapuskan oleh Allah SWT. Maka rebut. Malam pertama bulan Ramadan ni kita kena rebut. Kan? Bersemangat. Ada amalan-amalan yang ulama kita ajar, buat. Kan? Antaranya solat 4 rakaat ni amalan ulama lah. Memang tak ada hadis. Tetapi ini antara benda yang ulama-ulama kita buat, yang mana mereka ni faham tentang kaedah-kaedah hukum hakam agama. Mungkin kita buat, kan? Solat 4 rakaat, baca surah Al-Fatih, kan? Inna fatahna laka fathan mubina dalam solat tersebut dan sebagainya. Baca doa, kan? Niat dengan niat-niat yang baik dan sebagainya. Baik. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Paling tidak tuan-tuan, kita ni tiap-tiap tahun kita bertanya-tanya bila malam Lailatul Qadar. Betul tak? Orang kata, tahun ni malam Lailatul Qadar bila? Agak-agak bajet-bajet bila? Kan kita ada kaedah-kaedah para ulama yang bagi. Kalau kita tengok dalam kitab, disebutkan dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, bahawasanya minimum ada 8 pendapat berkenaan bilakah malam Lailatul Qadar. Ada kata malam ke-19, ada kata malam ke-17, ada kata malam pertama, ada malam 21, ada malam 23, ada malam 27. Okay? Ada yang kata 10 malam yang kedua, yang masyhurnya 10 malam yang terakhir. Okay? Jadi banyak pendapat. Pendapat-pendapat ini, apa poin yang kita nak ambil daripada khilaf tersebut? Poinnya ialah jangan kita sia-siakan mana pun daripada malam-malam bulan Ramadan. Okay? Sebab apa? Sebab setiap malam itu ada potensi untuk jadi Lailatul Qadar. Hatta pendapat Sayyidina Anas bin Malik, dia kata apa? Dia kata malam Lailatul Qadar ni ialah malam pertama bulan Ramadan. Jadi maksudnya sejak dari malam pertama sudah ada potensi untuk jadi malam Lailatul Qadar. Maka jangan sia-siakan mana pun. Dan insya-Allah dah saya yakin orang Melayu kita ni malam pertama dia semangat. Beberapa malam yang pertama ni insya-Allah khair. Dia orang semangat, ramai macam solat Jumaat kan, penuh. Kan? Muslimin muslimat ramai. Tapi towards the end, maksudnya makin hujung, makin nak raya tu orang dah mula lemah. Betul? Sedangkan kalau kita ikut sunnah baginda Nabi SAW, Nabi makin akhir makin kuat beribadah, makin akhir makin kuat sedekah, makin akhir makin kuat iktikaf. Sebab apa? Sebab yang itulah pendapat yang kuatnya, yang bahawasanya Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Okey, 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil. So sepatutnya kalau kita nak selesaikan pun hal-hal berkenaan dengan raya, selesaikan awal tu. Kalau boleh sebelum Ramadan. Jangan sibukkan malam Ramadan kita dengan benda-benda yang lain. Kan tiba-tiba kita malam Ramadan kita sibuk beratur dekat Sogo. Rugi. Oh tak, tapi ustaz apa macam mana dia sale time tu ustaz? Kan payah juga. Okay. Kita nak sale dunia ke nak sale akhirat? Time tu juga Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang lebih baik dari 1000 bulan. Okey, maka kita rebutlah. Nak selesaikan. Kalau wife kita nak beli kuih raya, beli sekarang. Ataupun beli siang, pergi siang. Letih lah ustaz, tak apalah, korbankan sekejap siang kita untuk kita dapat hidupkan malam-malam Ramadan. Tuan-tuan, kita ni kena travel luar daripada negara kita lah. Tengok orang luar macam mana cara mereka ibadah. Kan? Kalau di Tarif, di Yaman, ada satu daerah tu nama dia Tarif, Hadramaut, satu negeri. Mereka tiap-tiap malam solat 100 rakaat. 100 rakaat di 20 masjid ni, kemudian masjid lain 20 pula, kemudian masjid lain 20 rakaat ni. At least satu malam 5 masjid. 20 habis 100 tu dekat-dekat nak sahur lah. Dekat-dekat waktu sahur pukul 5 tu, 5 suku 5 setengah tu baru habis. Kan? Sembahyang. Baru makan, kemudian sembahyang subuh terus. Jadi itu kehidupan mereka. Ada di Afrika dan juga di Indonesia. Ada satu pondok tu, tiap-tiap malam khatam 30 juz. Ni bukan cerita zaman Imam Syafi'i ni. Itu jauh sangat. Zaman kita sekarang ni. Kan? Zaman kita sekarang ada juga orang yang tiap-tiap malam khatam 30 juz dalam 20 rakaat tarawih. Mula daripada lepas Isyak tu sampai dekat nak sahur, sempatlah sahur 10 minit lebih kurang. Okay. Jadi ada. Jadi mereka ni memang sangat-sangat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Maka rebut. Sebab apa? Sebab tak ada benda tu di luar Ramadan, tak ada. Okay? Adanya di dalam bulan Ramadan. Faradallahu siyamah, Allah Ta'ala telah memfardukan puasa di dalam bulan ni.
Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an. Dan Allah Taala telah menjadikan qiyamul lail, solat malam pada bulan ini sebagai amalan sunat, iaitu apa? Solat sunat tarawih. Jadi sebab itu saya selalu pesan, okay? Kita penat macam mana pun jangan tinggal solat tarawih. Kalau kita tak ada kewajipan apa-apa yang wajib diqada lah. Kalau ada, selesaikan dulu kewajipan tersebut. Tapi kalau tak ada, jangan tinggal tarawih. Sebab apa? Nabi SAW kata, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam daripada bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan solat tarawih, maka Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Kita di bulan ni ialah bulan yang Allah Taala nak ampunkan sangat-sangat dosa kita. Maka cari peluang untuk Allah Taala ampunkan dosa kita. Apa sahaja? Pertama, puasa kan. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap redha Allah, Allah Taala akan kurniakan, Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Okey, kita dah puasa. Apa lagi yang hadis yang sama? Siapa yang solat tarawih dengan iman dan mengharap redha Allah, Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Okey. Apa lagi hadisnya? Yang lain. Siapa yang mana dia dapat Lailatul Qadar, maka Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Jadi ini semua ialah jalan untuk apa? Untuk kita menghapuskan dosa kita yang berlambak-lambak. Okay. Kita kena iktiraf bahawa kita ni banyak dosa. Kita jadi relax sebab saya ni ada dosa apa sangat, tak ada apa sangat. Jadi kita tak ada benda tu. Tapi kalau kita rasa, aku ni banyak masalah ni. Ini tak, dia macam ni lah tuan-tuan, macam saman lah. Ni time yang diskaun 80%. Kan? Diskaun 80%. Diskaun 80% pun ribu juga. Ada kawan saya tu diskaun 80% pun ribu juga. Kalau tak diskaun tu berapa ribu lah kan. Tapi ini okey lah, diskaun juga 80%. Jadi Ramadan ni ialah Allah Ta'ala memang nak diskaun sungguh-sungguh untuk ampunkan dosa kita. Jadi lembut. Salah satu jalan apa? Dengan solat tarawih. Okey lah, penat sangat. Mungkin sebahagian daripada kita kena kerja keras, kerja apa kita panggil, mungkin ada kerja kasar kan, buruh kasar dan sebagainya. Siang dah letih, jadi malam memang nak rehat. Lepas-lepas buka puasa terus nak tidur kan. Okey lah, bangun pagi sebelum waktu apa, bangun awal sikit, pagi esok solat. Lepas solat isyak kan, kalau tak solat lagi, ataupun waktu solat tahajud tu solat tarawih kan. Kalau tak larang sangat pun kita kata solatlah walaupun 2 rakaat, sekurang-kurang tarawih. Okey, solat walaupun 2 rakaat itu dapat apa? Fadilat. Fadilat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Okey. Kalau tak larang juga dah tak sempat dah ustaz kan, tertidur memang terlelap semua, tak bangun-bangun, sahur pun dah, subuh dah. Tahu-tahu dah subuh. Tak apalah, qada. Kan, qada. Solat tarawih ni boleh qada. Okey. So jangan tinggal. Sebab apa? Luar Ramadan tak ada. Kalau luar Ramadan ada cerita lain. Ni masalahnya solat ni luar Ramadan tak ada. Timing dia hanya 30 hari je atau 29 hari je. Jadi buatlah. Buat. Boleh? Khalas. Kemudian Nabi SAW kata apa? فَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّ 70 فَرِيضَةً. Kelebihan ni kita biasa dengar tuan-tuan. Saya rasa almost semua orang, kalau tak semua orang pun almost semua orang, kita dah dengar ada hadis ni. Apa dia? Siapa yang buat satu amalan sunat, maka dia akan dapat pahala satu amalan fardu. Dan siapa buat satu amalan fardu, maka dia akan dapat pahala 70 kali ganda amalan fardu. Baik, tuan-tuan, pernah tak kita tanya dalam diri kita, macam mana saya nak semua amal saya dapat 70 kali ganda? Pernah tak fikir? Kan kita dengar je ustaz kata, 70 ganda, okey, fine, macam tu je kan? Maka berlalulah beberapa puluh Ramadan kita, tapi kita tak pernah nak ambil fadilah. Sebab kalau kita fikir apa benda je yang wajib tiap-tiap hari? Sembahyang, puasa, bayar zakat. Zakat mana ada bayar tiap-tiap hari? Sehari je kita bayar kan? Sekali je bayar zakat fitrah. Okeylah, kita banyak bisnes. Hari ni bisnes tu, esok bisnes ni. Contoh. Tapi yang lain-lain tu kebanyakannya kan sunat. Kita baca Quran, i'tikaf, kan? Sedekah, zikir, baca Quran dan sebagainya kan? Maka semua itu kan sunat. Jadi macam mana kita nak seluruh amal kita menjadi apa? Menjadi pahala 70 kali ganda juga. Sebab ni tak dapat, di luar Ramadan ni tak dapat. Okay? Pahala di luar Ramadan tak dapat. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya,
Kalaulah orang tahu nilai Ramadan, maka orang akan menginginkan setahun semuanya Ramadan. Kalau orang tahulah nilai Ramadan, betapa besarnya apa yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan tersebut, orang akan menginginkan setahun tu semuanya Ramadan. Sebab itu para salafus salih, bila berlalu bulan Ramadan, mereka sedih. Mereka sedih. 6 bulan tu mereka bersedih dan berdoa semoga Allah Ta'ala terima seluruh amalan yang telah mereka lakukan dalam bulan Ramadan yang lepas. Dan 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan yang baru, mereka berdoa, berharap kepada Allah, ya Allah temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. 6 bulan tu dah minta, dah prepare untuk menghadapi Ramadan yang seterusnya. Ini salafus salih. Kenapa? Kerana memahami apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, balik-balik kepada apa yang kita sebut tadi, kita faham. Ya, saya tahu Ustaz, tapi amalan banyaknya ialah sunat. Macam mana nak dapat 70 juga? Mudah saja. Maka kata para ulama, jadikan benda yang sunat ni wajib. Maka dapatlah pahala 70 kali ganda wajib. Betul tak? Sama je. Cuma persoalannya, macam mana nak jadikan yang sunat ni wajib? Kan timbul persoalan. Macam mana nak jadikan yang sunat ni wajib? Baik, jadi para ulama kita mengajarkan kaedah. Kita semua pun dah biasa buat. Cumanya kita biasa buat dengan hajat. Apa dia? Bernazar. Kita biasa tak nazar. Nazar ni apa? Nazar ni ialah kita ilzam. Kita melazimkan diri kita dengan sesuatu yang sunat. Maksudnya bila kita lazimkan sesuatu benda yang sunat kepada diri kita, maksudnya benda tu jadi wajib. Benda tu asal sunat, kan? Solat duha ni sunat, tapi bila kita nazar, maka duha tu jadi wajib. Kan? Kita sedekah tu sunat, tapi bila kita nazar, maka sedekah tu jadi wajib. Buat kenduri tu sunat, tapi bila kita nazar tu jadi wajib. Maka begitulah juga amalan-amalan kita ni. Contohnya macam mana? Disebut dalam kitab Marhaban ya Ramadan. Ulama kita kata, contoh kita nak masuk masjid. Sebelum masuk, berhenti dulu. Kan? Sebelum nak masuk, berhenti dulu. Buat apa? Nazar dulu. Ya Allah, aku bernazar nak iktikaf dalam masjid ini selama mana aku duduk dalam masjid ini. Kalau aku keluar, berhentilah. Nazar aku ni dah selesai lah. Okey? Jangan niat saja aku nazar nazar nak iktikaf sebulan. Apa tak boleh keluar kan? Macam mana nak kerja? Kalau kerja online tak apalah, boleh buat je dalam masjid tu. Kalau kerja benda-benda lain kan payah pula. Dah kita nak kena kafarah nazar pula. Okey, jadi nazar benda yang kita boleh buat lah. Nazar benda yang kita boleh buat, mampu buat. So, macam mana? Jadi kita niat saja aku nazar. Masuk dalam masjid niat. Nawaitu i'tikafin nazri, nawaitu i'tikafil fardi. Saja saya i'tikaf fardu. Sebab nazar kan fardu. I'tikaf fardu. Kita duduk 2 minit, tiba-tiba mini call. Assalamualaikum bang, nak bersalin dah ni. Okey, kita keluar. Duduk 2 minit. Pahala berapa tuan-tuan? 70 kali ganda. Berbanding orang mungkin duduk daripada maghrib, buka puasa, isyak, tarawih mungkin 2-3 jam, tapi niat biasa saja, tak niat nazar, tak niat wajib, maka dapat pahala berapa? 1 fardu. Rugi tak? Rugi. Mungkin duration dia lama, pahala dia banyak sikit, tetapi tak sama fadilan antara 1 fardu dengan 70 fardu. Beza. Ini orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal dengan kejahilan, beza lah. Beza. Tuan-tuan nak sedekah, kita memang tiap-tiap hari sedekah, kan? Wah, keluar dalam dompet ada RM1, kan? Ini kan hari Jumaat, kan? Kita ada RM1. Nazar, ya Allah, aku bernazar nak sedekah RM1 ni. Jumpa tabung, ya Allah, ini sedekah nazar. Masuk RM1. Berapa pahala dia? 70 kali ganda pahala fardu. Kan? Pahala pun RM1. Berbanding orang masuk RM50, dia niat sedekah, dia dapat pahala. Kan? Mungkin pahala dia banyak sikit. Sebab apa? RM50, tetapi tak mungkin sama nilai 1 fardu dengan 70 fardu. Tak sama. Sebab tu tuan-tuan, ni rebut peluang ni. Rebut peluang. Nak baca Quran, nazar tu. Kan? Nak solat sunat, nazar tu. Jadi kan dia wajib. Kan? Nak solat duha, kita dah tahu. Ya Allah, aku bernazar nak solat duha 2 rakaat. Buat. Rasa larat lagi, nazar lagi. Ya Allah, aku nak solat duha lagi 2 rakaat. Aku nazar ni. Solat 2 rakaat. Kan? Baca Quran, ya Allah, aku niat aku bernazar nak baca Quran. Baca 1 ayat pun baca Quran. Dapat pahala berapa? 70 kali ganda. Jangan kita ni jangan membazir, tuan. Tu bazir.
Jangan membazir. Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak ni, rebutlah. Ke kita rasa kita dah banyak sangat pahala, tak nak ambil, tak apalah bagi orang lain. Banyak sangat ke pahala kita? Jadi rebut peluang. Sebab itu benda ni simple je. Apa benda? Sebab amalan lain semua sama. Tuan-tuan baca Quran ke tiba-tiba jadi wajib jadi baca lain pula, sengau lebih sikit ke apa? Tak, baca sama juga, tajwid yang sama, qiraat yang sama. Beza dia tak mana? Tak niat je. Beza dia tak niat. Tak terusik sikit lah pun tuan-tuan kan. Tak berkurang sikit pun apa. Padahal bertambah pula amal. Sebab tu niat ni sangat penting. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia kata apa? Dia kata berapa banyak amalan yang besar, tapi sebab niat jadi kecil pahala dia. Dan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar pahala dia sebabkan niat. Sebab tu para ulama kita ajar tentang niat. Kan? Ada ulama tu siap tulis satu kitab cerita pasal niat ni. Kan? Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus hafizahullah rahimahullah taala baru saja wafat dalam 10 tahun yang lepas. Kan? 12 tahun yang lepas. Dia tulis satu kitab tu nama dia Kitab An-Niyat. Dalam tu cerita pasal niat dia tuan. Semua cerita pasal niat. Mula-mula dibawakan hadis-hadis tentang fadilat niat ni. Kemudian diceritakan niat keluar rumah, niat pergi ke masjid, niat iktikaf, niat baca Quran, niat baca buku, niat duduk majlis ilmu. Imam Haddad dia kata apa? Bila orang nak belajar, maka ada 16 niat yang boleh dia niatkan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, saja saya belajar dan niat untuk mengajar. Wa tadhakkur wa tadhkir, memberi peringatan dan diberi peringatan. Wa naf'a wa intifa, mendapat manfaat dan memberi manfaat ke orang lain. Wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ini niat, 16 niat boleh niat. Dapat pahala berapa? 16. Walaupun mungkin kita tak buat semua, tapi kita dah niat. Dengan niat tu dapat pahala. Okay. Begitu juga mungkinlah itu kita nampak ibadah. Pada benda-benda harian pun ada juga niat-niat dia. Contoh saya bila baca kitab tu, Masya Allah, kita tengok betapa ulama ni faham. Ulama ni faham apa tu ibadah. Ulama kita faham apakah yang Allah Ta'ala maksud bila Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adakah maksudnya duduk masjid 24 jam? Tak ada. Tak ada seorang pun faham macam tu. Nabi pun keluar daripada masjid. Kan? Sahabat-sahabat pun berniaga. Jadi apa yang nak dimaksudkan dengan hadis, dengan ayat tersebut? Maksudnya seluruh kehidupan kita jadi ibadah. Walaupun kita keluar pergi kerja tu kita cari nafkah ni wajib untuk bagi ke anak bini, maka dapat jadi ibadah. Kan? Kita makan sebab apa? Supaya saya ada kekuatan untuk saya kerja, yang mana dengan kerja ni saya dapat beri nafkah kepada anak isteri. Jadi ibadah makan. Minum air sebab saya nak meneruskan kehidupan saya, sebab saya nak ceramah ni kan. Saya punya kerja ni ialah dengan ceramah. Dengan ceramah ni saya boleh sampaikan nasihat yang baik kepada orang, maka saya minum air, dapat pahala. Kan? Kita bersama suami isteri kan? Yang mana dengan saya bersama suami isteri ni, saya elak diri saya daripada benda yang haram, saya boleh tenangkan fikiran dan sebagainya, meramaikan lagi umat Islam, dapat pahala. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dia kata apa, sejak aku masuk Islam, setiap kali aku bersama dengan isteri aku, tak pernah aku tinggal daripada niat supaya lahir daripada bersamaan ini ialah anak-anak yang soleh yang meramaikan umat Islam, yang membanggakan Nabi SAW. Jadi bersama suami isteri pun dapat pahala. Dalam kitab tu yang saya nak sebut tadi apa? Dalam kitab tu sebut niat minum kopi, minum teh. Contoh hari ni kita dah minum kopi belum? Dah minum teh. Oh, saya minum Milo Ustaz, tak kisahlah. Okey, tapi ada niat. Kenapa diajar? Supaya jadi benda yang walaupun nampaknya dunia, walaupun nampaknya benda yang harian yang kita buat, tak ada kaitan pun dengan agama, tetapi boleh jadi ibadah dengan niat yang baik. Sebab apa maksud niat? Kan bila ulama kata wa maqsudun hasan haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua. Pertama, membezakan adat dan ibadah. Jadi benda yang sama, mandi, kita mandi tiap-tiap hari, tak dapat pahala. Tapi hari ini kita mandi dengan niat kan, mandi datang ada solat Jumaat, dapat pahala tak? Dapat pahala. Beza apa? Niat. Bezanya niat. Mandinya sama, pakai air ke tiba-tiba mandi Jumaat kena pakai hand sanitizer? Mana ada kan? Kena pakai klorok ke, bagi bersih sikit ke? Tak ada. Air yang sama, sabun yang sama, beruk gigi yang sama.
Tetapi beza dapat pahala yang ni tak dapat pahala sebab apa? Sebab niat. Maka begitulah makan pun, minum pun, kan? Tidur pun, saya tidur supaya saya ada kekuatan lagi, kailulah, kan? Kita tidur kailulah supaya saya boleh bangun tahajud. Dapat pahala, tidur dapat pahala. Kan? Kita masuk rumah, niat nak khidmat, niat nak khidmat kepada orang rumah, niat nak menambah kasih sayang, mengerat silaturahim, masuk rumah dapat pahala. Ini para ulama kita ajar ni. Jadi niat penting. Niat ni sangat penting. Sebab tu saya selalu suggest ke orang bila saya cerita pasal ni, beli kitab tu. Kitab tu dah ada terjemahan bahasa Melayu, bahasa Indonesia lah. Bahasa Melayu ada, cuma tak komersial. Okay? Yang jual komersial ni Indonesia ni dekat Shopee ada tu kan. Siapa ada Shopee tu, buka Shopee tu. Shopee tulis kitab niat. Ada, boleh beli, baca dalam tu kan. Niat pakai serban, niat pakai tasbih, ada. Niat pakai baju baru kita ni kan, raya nak pakai baju baru ni kan. Niat pakai baju baru ada. Niat. Okey. Ni kan nak masuk Ramadan ni kan. Niat puasa. Niat puasa nawaitu shauma wadid tu niat lah, itu memang wajib. Tak, niat apa lagi yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa? Ada, diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adini Hafizahullah. Niat nak apa? Niat seperti mana yang diniatkan oleh Nabi SAW dan para salafus salih dan para sahabat, kan? Para ahli baik, para sahabat. Kemudian apa? Niat untuk menjaga anggota badan daripada maksiat, niat nak mendirikan qiyamul lail, niat nak baca Quran banyak, niat nak banyak zikir, nak banyak selawat, kan? Niat nak tolong orang, niat nak bagi orang makan, niat nak bagi banyak sedekah. Kan semua tu niat, walaupun kita tak buat, kita dah niat dapat pahala. Dapat pahala. Kan? Jadi itu penting tuan-tuan, niat. Khalas. Kemudian Nabi SAW kata apa? Fahuwa syahrus sabr wa sabru sawabul jannah. Saya ada 5 minit lagi. Dan dia ialah bulan yang melatih kesabaran, dan pahala sabar ialah apa? Jannah, syurga. Pahala sabar ni syurga. Sabar ni sama macam puasa. Pahala dia tidak ada limit. Okey, pertama pahala dia tak ada limit. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak ada hisab, tak ada limit. Allah Taala boleh ganjar sebanyak-banyak mana yang Allah Taala nak. Maka banyakkan sabar. Kita marahlah tengah beratur kat bazar Ramadan, orang potong queue kita, nak mengamuk kan? Oi, panas ni. Kan dah lapar-lapar kan, potong queue kan, tengah beratur nak beli murtabak. Nak mengamuk kan nak syukur? Fikir ni. Saya tanya tadi pagi tadi saya ada kuliah, sama juga lah saya cerita benda sama. Dia kata, nak marah ke, nak ngamuk ke, nak syukur? Dua-dua nak Ustaz. Dia tak dapat lah dua-dua. Kalau dia kena korban lah salah satu. Tak, kena korban lah. Tapi dia zalim, dia berdosa. Of course dia berdosa. Tapi macam kita kan, bila kita pergi haji kan, benda yang selalu diingatkan apa? Allah Ta'ala sebut wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan ada rafat, jangan ada fusuk, jangan buat maksiat, jangan buat benda-benda kotor kan, nafsu-nafsu ni. Dan jangan jidal, jangan berdebat, jangan bergaduh dengan orang. Saya tak gaduh dengan orang tu cari gaduh dengan saya. Ya, memang kita tak cari gaduh dengan orang, biasa orang cari gaduh dengan kita. Betul tak? InsyaAllah lah orang Melayu ni, saya tengok kita pergi haji, saya pergi haji 2018 tu. Kan, orang Melayu kita Masya Allah tertib. Kan? Dan orang Arab memang suka dengan orang Melayu ni kan. Orang Malaysia. Kan? Indonesia pun pelik-pelik juga kan. Dia orang lebih semangat lah daripada kita. Jadi orang tapi generally orang Indonesia pun lembut juga. Sama orang Nusantara. Orang Nusantara ni Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Fatani kan. Ni semua orang-orang yang baik-baik lembut-lembut. Jadi orang suka. Orang Arab suka. Jadi kita memang tak suka gaduh dengan orang kan. Kita jalan kita tawaf kan, tak ada langgar-langgar orang langgar kita. Betul tak? Siapa yang biasa ni kan, yang tu yang nak marah tu. Nak marah sebab apa? Yang langgar tu bukan lelaki perempuan. Lepas tu dia pula jenis yang pakai tabak ke. Maksudnya ialah mazhab dia tak payah pakai stokin dan sebagainya. Dia terajang ni kaki kita kan, dah batal pula buat apa ni, kita punya wuduk kan. Kan nak marah tu. Nak marah, jadi jangan marah. Ketika tengah berhaji, walaupun orang buat kita marah, jangan marah. Dan orang buat apa pun kita, khalas. Kalau kita nak pahala haji yang sempurna, kalau kita nak haji yang mabrur, memang. Jadi kenapa? Kena sabar.
Memang kena sabar. Tapi Ustaz, ya tak ada tapi-tapinya. Kan? Memang kena sabar. Maka begitu juga Ramadan, begitu juga puasa. Kalau kita nak pahala yang penuh, maka jangan yang marah-marah. Okey, banyakkan sabar. Okey, kecuali dia melanggar perintah Allah Taala dan sebagainya, dan cerita lain lah. Okey, baik. Wa huwa syahrul muasah, dia ialah bulan saling memberi. Kita ni banyak orang miskin dan sebagainya kan, keliling-keliling kita ni. Kita tahu ada asnaf dan sebagainya, banyak tolong tuan-tuan, bagi dia orang makan. Kan? Ni saya tengok, masya-Allah, sahabat-sahabat di Bandar Bukit Mahkota kita ni. Saya tengok tadi dalam grup dia orang hantar beras-beras kepada asnaf, kepada fakir miskin kan. Masya-Allah, ni benda yang baik. Selain bagi beras, bagi jugalah tuan-tuan barang-barang basah. Selalu saya sebut benda ni. Kan dia orang kadang-kadang ada yang makan telur dah 3-4 bulan kan. Tak makan benda-benda basah. Jadi infak. Kita tahu jiran kita kan. Jadi kenal jiran kita maka bagi. Kan tak perlu buat pengumuman pun, kalau kita tak mampu maklumkan kawan-kawan yang lain, kita bagi. Kan ini bulan saling memberi. Bulan untuk kita ingat orang-orang lain. Boleh? Wa huwa syahrul yuzadu rizqul mu'mini fi, dan dia ialah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Okey, bulan ni ditambahnya rezeki orang-orang yang beriman. So banyak, lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah Taala tambah kita beriman. Kan? Iman. InsyaAllah kan, mungkin projek masuk banyak ada apa, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi lebih ke, bonus ke apa ke, ya, kita tak tahu kan. Ini bagi orang yang bekerja lah. Bagi orang yang dah mencen pun ada rezeki yang Allah Ta'ala boleh tambah kan. Ada rezeki yang Allah Ta'ala boleh tambah. Mungkin tambah cucu kan, rezeki juga. Adalah orang ramai yang nak ingatkan kita bila kita mati, yang nak bacakan Fatihah untuk kita, baca Yasin untuk kita bila kita mati kan. Itu pun rezeki juga kan, itu pun rezeki juga. Boleh? Khalas. Kemudian saya ada masa lagi ke? Berapa minit ke? 1 minit. 1 minit tak sempat lah. Okey, yang terakhir, ada satu amalan yang disebutkan dalam ni. Nabi kata apa? Man fattara sha'iman kana lahu 'itqu raqabah wa maghfiratan lizunubi. Ni yang pahala yang kita kena cuba rebut juga tuan-tuan. Apa dia? Siapa yang bagi orang yang berpuasa berbuka, makan untuk berbuka, maka pahala dia apa? Allah Ta'ala bagi pahala seperti membebaskan hamba dan diampunkan dosa dia. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan semua di kalangan kami. Qila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Bukan semua di kalangan kami ada sesuatu untuk bagi orang yang berbuka puasa makan. Kami nak makan pun payah. Macam mana kami nak bagi orang lain, tapi kami pun nak juga fadilat ni. Sebab membebaskan hamba ni dah tak ada lah kan? Membebaskan hamba ni zaman sekarang dah tak ada. Fadilat membebaskan hamba ni apa tuan-tuan? Fadilatnya Allah Ta'ala, Nabi kata siapa yang membebaskan hamba, Allah Ta'ala akan bebaskan diri dia dari api neraka. Tangan dan tangan, kemaluan dan kemaluan. Maksudnya kalau tangan dia ada dosa, dosa tu dia akan dihapuskan, dia tak akan masuk neraka. Kalau dia ada dosa dan kemaluan dia, Allah Ta'ala akan hapuskan. Dengan sebab apa? Bebaskan hamba. So pahala membebaskan hamba boleh dapat dengan cara kita bagi orang yang berbuka puasa makan. Jadi makan yang macam mana? Sebab sahabat kata, kami ni nak makan sendiri pun payah. Maka Nabi kata, orang ni akan dapat pahala ni, Allah Ta'ala akan bagi pahala ni kepada orang yang bagi orang berbuka, walaupun dia bagi minum seteguk susu, ataupun sebiji kurma, ataupun seteguk air kosong. Air susu mahal kan, air kosong lah. Air gaul pun mahal, okay, air kosong, air osmosis tu kan, air rawatan tu kan, tu murah, bagi minum, dapat juga pahala yang disebutkan ni. Tapi siapa yang bagi makan sampai kenyang, dia dapat 3 benda: diampunkan dosa dia, diberi minum daripada telaga Nabi SAW, yang mana bila minum dia tak akan dahaga selama-lamanya. Dan mungkin Rasulullah sendiri yang akan bagi kita minum daripada telaga baginda Nabi SAW. Ini fadilah sangat besar. Dan yang terakhir apa? Dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. So, jadi mungkin kita tak banyak beramal, tetapi dengan sebab kita bagi makan kepada orang yang berbuka, kita dapat juga pahala yang banyak. Sebab apa? Sebab kita dapat pahala dia. Jadi cuba usahakan bagi orang makan. Kalau tak boleh ramai pun, family kita kan, adik-beradik kita, mak ayah kita kan, cucu cicit kita, insya-Allah kita dapat juga pahala tersebut. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf salah silap terkurang di mana-mana dan terlebih masa tuan-tuan. Insya-Allah ada jodoh kita jumpa lagi. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan untuk beramal dengan lebih baik, dengan lebih berkualiti pada tahun ini, dapat menambah amal kita lagi pada tahun ini.
dan Allah Ta'ala sampaikan kita dan dapatkan sempurna Ramadan kita pada tahun ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azim atas penyampaian sosial beliau.